Okey, sekarang kita akan teruskan dengan projek yang seterusnya lah kalau begini. Saya harap semua boleh faham yang sesi yang sebelum ni punya. Kalau ada sebarang persoalan boleh shout out je lah. Boleh call aja dekat saya, saya akan cuba jawab sebaik mungkin . Okey, mana tadi? Okey, projek untuk nombor 6, nombor 7 dengan nombor 8 ni saya rasa a bit out of scope lah. So kita akan terus skip saja. Terus kepada projek ke-9, iaitu kita akan start pakai LDR sensor pula lah. So apa ni LDR sensor? LDR ni adalah sebenarnya dia satu resistor juga. Cuma dia resistor yang boleh berubah dia punya nilai berdasarkan kandungan cahaya yang kena dekat dia. So kalau tadi kita ada pakai potentiometer kan, yang itu dia macam resistor juga, cuma kita boleh control resistor tu gunakan satu dial yang kita boleh control dengan jari kan. Ni lebih kurang konsep yang sama, cuma dia bukan kita control manual lah, kita control melalui kandungan cahaya yang kena dekat dia ni. So apa yang jadi, Arduino boleh detect, boleh baca keadaan cahaya yang ada dekat tempat yang kita install LDR ni. So sebagai contoh lah satu application kalau kita nak pakai LDR ni kan, maybe dekat reban ayam lah contoh kan. Kalau reban ayam tu kita ada pasang lampu, kita nak lampu tu automatik menyala pada waktu malam kan. So ataupun bila gelap lah, bila hujan ke contoh kan, kita nak lampu tu menyala secara automatik. So kita boleh guna sensor ni untuk detect. Kalau keadaan gelap sangat, dia akan bagi tahu dekat Arduino. So Arduino akan automatic turn onkan lampu tu. Okay. So kita boleh start, masing-masing semua boleh buka balik dekat tiga kad lah. Kita akan start buat dia punya circuit. So lagi satu untuk reporting untuk projek-projek yang kita skip tu tak apa. Tak perlu tulis pun nombor projek tu, terus saja sambung daripada projek 5 tu kepada projek nombor 9 . Okey. Okey, search nama komponen dia kat sini dia tulis photoresistor cari yang tu. Tulis slide pun dia akan keluar juga sebenarnya. Tapi boleh search saja. Asalkan jumpa bentuk macam gini, betul lah tu. Bukan sikit lah. Okey. Ini pergi ke sini. Apa ni? Stop.
Okay, macam ni dia punya wiring dia. Saya akan start buat dia punya programming pula. So we don't. That's low. Terkeluar. Sorry.
tertukar pula. Okey, kejap Okey, sorry. Okey, semua dah ready Saya akan postkan apa dia punya programming dekat dalam grup WhatsApp. Okey. Jadi saya akan start explain lah dia punya programming ni. So kalau kita tengok dekat sini,
Bila kita start simulation, kita boleh simulate lah kita punya kadar cahaya yang kena dekat LDR ni melalui kita punya satu slide ni lah kat sini. Kalau kita klikkan dekat LDR ni, dia akan keluar satu slide ni kan. So kat sini kita boleh tukar, adjust dia punya kadar cahaya yang kena dekat situ. Okay. So semakin terang kita letak, jadi gelap. Kita akan offkan. Okay. Okay. So kalau anda semua tengok dekat bawah program, bawah dia punya coding ni, ada serial monitor pula ni. Tiba dah keluar dia punya message-nya. So semua ni saya dah include sekali dekat dalam programming tu. Kalau nak tengok, tekan je dekat serial monitor dekat bawah ni. So kalau boleh run, serial monitor ni akan tunjuk lah kita punya status ni. Status yang tengah berlaku dekat dalam Arduino ni lah. Okay. So saya akan start explain dia punya programming pula. Okay. So kita mula macam biasa tadi. Kita declare pin yang kita pakai tadi, nombor 3. Pin nombor 3 ni untuk LED. Okay, kita tengok pin nombor 3. And then LDR kita sambung dekat pin A0 tadi. Tengok kaki dia satu. Pergi ke bawah. Oh ya, lagi satu yang saya nak bagi nota lah. LDR ni dia tak ada beza kaki kiri dengan kaki kanan. So kita boleh je sambung kaki kiri, kaki kanan ni pergi ke A0, kaki kiri ke A0, tak ada masalah. Okay, sebelah dia. Okay. Mana tadi? Okay. And then lagi satu value kita letak adalah satu constant threshold kat sini. Saya letak value dia 400. Tapi ni nanti kita boleh adjust lah. Jadi saya akan explain kenapa saya letak value dia kat sini. Okay. Sekarang kita buat setup pula. Okay. Ni program baru yang kita letak kat sini. Serial.begin 9600. Okay. Ni sebenarnya satu command yang kita boleh bagi dekat Arduino ni supaya dia prepare untuk berkomunikasi dengan komputer yang kita sambung dengan Arduino ni. So kalau kita tengok dekat sini, kabel ni sebenarnya satu kabel USB tau. Kabel ni akan pergi bersambung kepada kita punya PC. Dan cuma dalam ni tak tunjuk lah kan, sebab dia macam simulate kat sini saja. Tapi dia sebenarnya kat sini membolehkan kita untuk berkomunikasi dengan kita punya komputer lah kalau kita programming dengan komputer. So untuk mula berkomunikasi tu kita kena letak benda ni dulu. Serial.begin dalam kurungan 9600. Apa maksud 9600 ni? Sebenarnya adalah dia punya frekuensi komunikasi lah. Dia ada beberapa nombor kat sini sebenarnya, tapi dia mesti mesti ikut dia punya jadual tu. Tak silap saya. Ada banyak lagi nombor lain macam 11,900, 9,600, tapi yang biasa orang pakai adalah 9,600 lah. So untuk sementara ni tak apa, kita pakai je 9,600 saja. Okay. Lepas tu baru kita setkan kita punya mode pin tu, which is mode LED tadi sebagai output lah. And then LDR, sebab kita nak baca keadaan LDR ni, kita kena set dia sebagai input. Okay. Okay, sekarang kita masuk pula kepada void loop. Okay. Okay, kat sini kita kena declare satu nama untuk pegang keadaan value yang kita baca daripada LDR tadi lah. So kita kat sini kita letak LDR state sama dengan analog read tadi untuk baca balik pin LDR tadi, which is A0. Okay. So apa yang dia buat kat sini, Arduino akan baca value LDR tadi, value yang dia dapat terima daripada A0 ni. Okay, and then dia letak value tu kepada nama LDR state ni. So kalau dia baca value LDR ni sebagai 200, dia akan letak nombor 200 tu dekat LDR state ni. So dari situ barulah kita boleh compare kepada untuk kita punya programming lah. So kalau kat sini kita letak if LDR state is more equal to threshold. Kat sini kita pakai threshold yang kita set tadi kat atas tadi kan. So kat sini kita set value 400. So apa yang berlaku dekat sini, kalau dia dapati bahawa value LDR state yang dia baca tadi daripada pin A0 ni melebihi daripada value yang kita set. Kat sini ni simbol melebihi ya. Melebihi ataupun sama dengan threshold. Threshold tadi kita set 400. So kalau LDR state ni dia baca value dia 400.5. Oh,
melebihi daripada threshold yang kita set 400, barulah dia akan start baca dekat dalam programming if tadi ni, which is dalam 2 bracket ni lah. Okay. So dia kalau dia baca melebihi threshold, jadi apa yang dia akan buat, dia akan turn on LED tadi, digital write LED low, dia turn off, digital write LED low, maknanya digital write pin nombor berapa tadi, nombor 3 sebagai low. So dia akan low kan, dia akan off kan LED ni. Kita tengok sekarang. Okey, lepas tu kat sini pula kita tengok balik komunikasi dengan komputer tadi. Kat sinilah kita set apa benda yang kita nak hantar kepada komputer melalui kita punya serial.begin tadi tu. Okey, kalau kat sini kita tulis serial.print, ini dia punya command dia. Untuk bagi tahu untuk cakap dekat Arduino, kita nak hantar message ni. So apa message dia? Ini message dia. It is bright, light is turned off. Lepas tu kita letak titik bertindih dan juga space kat ujung ni. So apa yang dia akan buat, dia akan hantar, tunjuk message dia kat bawah. Okay. So apa yang dia akan buat, dia akan hantar apa benda message yang kita letak yang di antara quotation mark dua ni tanda quotation ni. Okay. So kalau kita tengok apa dia keluar kat sini, tak ada quotation mark kan. Dia cuma it is bright, light is turned off, titik bertindih, space 640. So ni lagi satu. Ni lagi satu feature. Kalau kita nak kalau kita nak hantar perkataan, kita kena letak quotation mark lah kat sini. Okay. Tapi bila kita tengok dekat next line pula, serial.print ln pula dekat sini. So ln ni bermakna dia akan lepas sahaja dia hantar nombor ni, which is LDR state ni lah, dia hantar LDR state tadi, okay, yang kita baca tadi kan, dia akan print ke LDR state, lepas tu dia automatik pergi ke line seterusnya. Sebab tu kita nampak dia bergerak tadi tu kalau kita tengok kat sini kan. Tengok dia macam automatik naik ke atas untuk line seterusnya. So contohlah kalau kita tak ada LN ni kan, kita biar ada LDR state pakai serial.print sahaja, tak ada LN. Kita stop sekejap. Okey. Start balik Okay, kita naikkan balik dia punya threshold untuk supaya dia masuk ke dalam section if ni. Okey. Kita tengok apa jadi. Tengok. Dia tak pergi line seterusnya. Tapi dia terus pergi sebelah pula. Ini memang dikira hakikat dengan sistem komunikasi antara Arduino dengan PC ni lah. Kita kena bagi tahu dia bila kita nak kena masuk line seterusnya, bila kita nak kalau kita tak bagi tahu, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan pergi dekat line yang sama je. Dia akan sambung terus sampai bila-bila, sampai ke ujung sana tu. So kalau kita nak bagi dia kemas, setiap kali kita nak tukar line, kita kena bagi tahu dia print ln kat sini. Okay. Ingat dia akan print dulu, dia akan hantar dulu value yang dekat dalam ni, baru dia akan pergi ke line seterusnya. Okay. Okey. Dan ls yang else ni pula sekiranya ni lah, kalau LDR state ni lagi rendah daripada threshold, dia akan pergi pula ke seterusnya, which is turn on LED. Lepas tu dia akan bagi tahu lah, sekarang tengah gelap. Jadi dia printkan LDR state sekali. Kalau kita tengok kat sini, start simulation. Okey. So kalau bila sekarang tengah cahaya dia terang, sekarang ni value LDR state tu adalah 649. Jadi 649 lagi tinggi daripada threshold kita set tadi, which is 400. Jadi dia akan masuk ke sini saja. Dia tak akan pergi dekat else ni. Okay. Kalau value dia rendah kan, kita gerakkan jadi gelap. Value sekarang 362, lagi rendah daripada kita punya threshold. Lepas tu dia akan nyalalah LED. Lepas tu message pun dia akan tukar lah. Dia start right now, light is turned on. Okay. Lagi satu, kenapa saya letak threshold dekat atas sini? Supaya senang kita nak fine tune bila yang kita nak ni, berapa gelap yang kita nak baru dia nak turn on lampu. So kalau kita nak lagi gelap lagi 400 ni baru nak turn on, kita just rendahkan aja lah value ni. Contohlah kalau maybe kegelapan tu value dia kita nak 20.
baru dia turn on lampu. So kita tukar je dekat atas sini saja. Kita tak perlulah nak turun sampai ke bawah sini nak mencari mana value kita nak tukar untuk tukar fine tune dia punya masa turn on tu. Okey. Dan itulah saja untuk projek nombor 9. Semua ada soalan? Boleh follow ke? Boleh. Boleh okey. Okay, kalau rasa saya macam laju sangat, tolong bagi tahu je lah. Nanti saya akan slowkan sikit lah. Kalau ada apa-apa sebarang soalan masa saya tengah explain tu, bagi tahu je. Nanti saya akan terus jawab lah. Okay. Okay. Satu pasal LDR. Okey, ada orang rasa tak faham, ada orang rasa laju. Okey. Tak apa. Dekat mana tu ya? Dekat mana? Rasa dekat mana tak confident? Rasa dekat bahagian mana tu yang rasa tak berapa nak faham sangat tu? Saya akan ulang balik sekali lagi lah. Saya ulang balik. Sorry. Dan cahaya. Yang cahaya dekat LDR ni Okay, tak apalah, saya akan explain lagi lah. So LDR ni dia macam satu resistor lah yang boleh detect cahaya. So maknanya lagi terang cahaya yang kita hantar dekat LDR ni, contohlah kalau kita talakan dia dekat satu torchlight ke ataupun kita tala dekat cahaya matahari ke, apa yang akan jadi, dia akan bagi satu reading yang tinggi dekat kita punya analog read ni. Kalau kita tengok dekat sini kan, bila saya naikkan simulasi cahaya ni lah dalam ni. Ingat ni cuma simulation je ni. So kalau ke kanan ni maknanya lagi terang cahaya yang kena dekat LDR ni. Kalau ke kiri lagi gelap. Okay. So kalau kita tengok, kalau ke kanan ni cahaya dia, value dia akan jadi lagi tinggi ni. Kat sini 679 ni. Ni adalah value yang kita baca dekat LDR tu lah, yang kita dapat daripada dekat pin A0 ni. So apa yang akan jadi, bila kita tahu value cahaya tu, kita boleh buat programming ni untuk bagi reaksi. Kalau cahaya tu value cahaya tu melebihi daripada threshold yang kita set ni, baru dia akan buat aksi yang kita nak lah, which is dekat dalam group ni kita tutupkan LED tu. Lepas tu kita sendkan message ni kepada kita punya serial communication, kepada PC yang kita sambung tu lah. Kalau value cahaya tu lagi rendah daripada kita punya threshold, which is tak tulis kat sini lah, dia akan compare dengan threshold kan. So kalau value cahaya tu yang kita set ni lagi rendah, dia akan bagi reaksi lain pula, which is kat sini lah, LED high, serial print dan juga LDR state ni. Okay. Value tu dia measure dalam unit apa ya? Value ni sebenarnya dia tak ada unit sebenarnya, sebab ni adalah satu analog reading. So dia value tu berdasarkan signal yang dia dapat daripada ni je. So kita boleh anggap macam value besar tu cahaya terang dan value rendah tu cahaya yang tak berapa terang kiranya.
di LDR dia ada fungsi yang ni kan, maksudnya dia punya nisbah bacaan dia tu berbeza kan. Betul. Kalau nak tahu secara betul-betul tepat berapa lumen cahaya tu lah kan, itu memang nak kena pakai LDR yang lagi canggih lah kot. Instrumen yang proper lah. Kalau yang ini kita boleh anggap sebagai satu resistor je sebenarnya. Kita anggap lah. So kiranya value ni boleh anggap macam satu value resistance lah kot daripada LDR ni. Dia tak boleh nak kira cukup saintifik lah untuk kita buat sebarang scientific measurement, tapi dari sekadar nak guna application yang simple-simple macam gini lah kan, nak control lampu bila terang, nak control benda-benda macam gini lah berdasarkan keadaan cahaya, kita tak ada masalah lah bila macam ni. Okay. Okay. Tapi dia essentially konsep dia sama macam potentiometer tadi lah. Cuma kita bukan control pakai tangan. Macam tadi kan kita pusing satu knob kan. Tapi yang ini dia boleh control melalui cahaya. Itu je sebenarnya ni. Dari segi nilai ni memang tak ada unit lah sebenarnya. Cuma kita kena boleh fine tune kan berdasarkan kita punya application nantilah. Kalau kita nak letak dekat depan ayam kan, kita buat testing sekejap. Kalau waktu cahaya terang, kita tengok berapa value yang keluar dekat sini. Kalau waktu gelap, berapa value yang keluar. Lepas tu baru kita boleh set secara proper lah threshold dia berapa kat sini. Lepas tu baru menjadi dia punya program. Okay, semua clear? Sorry. Okay, saya tengok ada beberapa orang yang tak biasa sangat dengan programming language lagi rasa buat bahasa ni tak apa dulu, kita cuba buat saya akan provide programming dalam group WhatsApp dulu. Kan ada yang tak ada dalam group WhatsApp ya? Nampaknya semua okey kot. Jom. Oh, okey. Nampaknya ada yang tak masuk kat WhatsApp Tak apalah, saya akan post kat dua-dua lah kalau macam itu. Dekat chat dekat chat TeamSpeak sekali TeamSpeak pula, Microsoft Teams. Okay, so kalau yang kalau tak biasa dengan coding tu tak apa, kita pakai copy paste je dulu. Nanti kita akan slowly biasakan je lah sebenarnya. Cuba follow saja. Saya akan buat slow dia punya cara nak programming ni. Sebab kalau ikutkan dia, format dia tak ada complicated sangat. Cuma kita just nak kena tahu dia punya rules sajalah, dia punya peraturan dia, macam mana nak buat program dia. Kalau macam tu saya akan explain sekali lah nanti. Okay. Tapi kita akan teruskan dengan projek seterusnya. Nanti yang ni saya akan explain betul-betul macam mana dia punya programming dia. Okay. Kita akan masuk ke sensor yang seterusnya pula, iaitu sensor temperature pula. Kalau tadi cahaya, yang ini temperature. Konsep yang sama juga. Dia macam resistor, tapi daripada yang sensitif dengan cahaya, dia akan sensitif dengan temperature pula daripada bilik tu. Okay. So kita akan start buat programming dia lah.
Okey, tadi ada soalan macam mana saya boleh keluarkan dia punya rush, dia punya selector tu Slide tadi tu, just klik aja dekat atas dia punya ni. Ni. Dia punya LDR ni. Dia akan keluarlah dia punya dia punya slider tu. Tapi dia make sure simulation ni dah start dulu Kalau tak start dia tak keluar. Kena start simulation dulu baru dia akan keluar. Ini. Okey. Balik.
Okay, macam ni dia punya wiring dia. Okay, lebih kurang macam LDR tadi, cuma kita ada 3 kaki dekat sini. So 3 kaki, satu pergi ke ground yang hujung ni. Okay, and then kaki yang pertama ni kita pergi kepada 5 volt tadi, sama kat sini kan. Dan juga kaki tengah, yang ni kita akan baca reading dia, kita pergi kepada A0 tadi. Okay, and then LED kita manage sajalah macam tadi. Okay, sekarang saya akan post programming dia pula masuk dekat grup WhatsApp dan juga dekat grup chat. Okay, so memandangkan tadi ada orang yang ada cikgu yang minta tolong explain pasal coding pula kan. Okay lah, saya akan start sekali dengan coding lah sambil saya explain kepada semua sekali. So kita mula dengan INT LED sama dengan 3. Okay, apa maksud lah ini sebenarnya? INT ni sebenarnya refer kepada satu jenis data lah yang kita bagi tahu kepada program ni. LED ni data jenis apa. So INT ni maksudnya LED ni adalah satu nombor. Okay, kita bagi nama lah essentially. Ni LED ni dia nama je, kita letak apa-apa nama yang kita nak. So kita assign value kepada LED. So sebab kita bagi tahu komputer bahawa LED ni sebenarnya adalah satu INT. INT ni integer lah. So dia tahu kalau LED ni dia punya isi mesti dia adalah satu nombor, satu integer. So dan value dia adalah 3. Okay, so dia maknanya dia akan letak nombor 3 ni ke dalam LED ni. So kita tahu lah, so dia akan tahulah lepas ni kalau kita refer LED, perkataan LED, so dia tahu LED itu adalah nombor 3. Okay, and then semicolon ni sebenarnya adalah satu formatting yang untuk ni lah, macam kita kalau kita dah habis tulis kan, kita letak satu titik kan untuk menandakan ayat tu dah berhenti kan. Sama juga dekat sini, dalam programming kita letak titik ni untuk menunjukkan bahawa line programming ni dah habis. Okey, maknanya ni adalah line nombor 1. Baru kita boleh pergi ke line kedua. Okey, so kita ulang balik benda yang sama. INT integer sensor temp kat sini. Sorry, sekejap. Okey, sensor temp maknanya kita letak nama sensor temp dengan nombor A0. So ni pelik sekali ni. Dia boleh ada A pula dekat depan ni. Tapi dekat dalam Arduino dia boleh automatic tahu sebenarnya yang ni kita refer kepada pin A0. So dia tak ada masalah lah. Walaupun kita declare sensor temp ni sebagai satu jenis integer, satu jenis nombor, tapi tak ada masalah dengan A. Sebab Arduino software dia memang boleh tahu secara automatik yang A0 ni sebenarnya adalah satu nombor pin. So kita nak letak nombor pin ni sebagai sensor temp. Okay, and then kita buat pula satu threshold macam tadi juga, satu threshold which is value dia 20. Ini kita akan boleh adjust juga lah nanti. Okay, jadi kita masuk pula kepada void setup. Buat setup, saya ulang balik macam tadi adalah satu section of program yang Arduino ni akan run sekali sahaja setiap kali Arduino ni turn on. So setiap kali kita on kan, dia akan baca dari atas, baca sini, baca sini, baca sini. Okey, dia akan masuk void setup pula. Dia akan baca sekali saja semua ni sebelum dia masuk kepada void loop ni. So kita anggap macam void setup ni macam ada satu section yang kita bagi Arduino ni untuk prepare lah. Untuk prepare diri sendirilah kalau dia nak kita nak buka kat serial ke, kita nak letak mode pin sebagai apa ke, semua kita boleh buat dekat dalam ni sebelum kita pergi kepada void loop. Okay, so kita letak dekat serial.begin. Serial.begin ni macam saya cakap tadi lah, untuk memulakan komunikasi antara Arduino dengan kita punya PC. Kalau kita tak letak ni, kita tak boleh communicate dengan PC. Arduino tak boleh bercakap lah, nak bercakap lah dengan PC tu. Nak hantar mesej apa-apa pun tak boleh sebab PC tak tahu yang Arduino ni sebenarnya nak bercakap. Okay,
So kita set pin mode. Pin mode ni adalah satu command kepada Arduino supaya dia boleh supaya dia set satu pin tu kepada mode sama ada output ataupun input kita nak buat. Okay. So kalau kat sini kita letak pin mode, dia punya command dia dalam kurungan apa benda yang kita nak buat command tu, which is LED. LED ni refer kepada ni lah, pin nombor 3 tadi kita letak. So kalau kita nak letak 3 pun kat sini tak ada masalah, boleh juga. Kalau kita nak tulis 3 kat sini pun tak ada masalah. Tapi untuk memudahkan kerja, kalau kita nak tukar-tukar pin ke apa-apa nanti, better kita letak pakai nama ni je lah, LED. So kalau nanti kita nak main tukar-tukar pin, kita boleh tukar nombor kat atas ni je. Okay. So pin mode LED, pin yang kita nak set dia punya mode, and then mode dia apa? Mode dia sebagai output, which is kita nak bagi tahu bahawa dekat pin LED ni, pin nombor 3 ni ada satu device yang Arduino ni boleh control. Sebab tu kita set dia sebagai output, sebab dia boleh control. Berbeza pula dengan input yang kita set dekat bawah ni. Kalau kita set ni sensor temp, which is E0 ni kan. So kita bagi tahu dekat Arduino bahawa sensor dekat pin sensor temp ni, pin E0 ada input. Maknanya ada satu device yang dia boleh baca daripada ni. Dia bukan boleh control, dia boleh baca pula. So Arduino boleh baca dekat pin E0 dan juga boleh control dekat pin 3. Okay. Okay, saya rasa semua clear kat situ. Okay, sekarang kita masuk pula dekat void loop. So dekat void loop ni lah kita punya main body of kita punya programming lah, badan utama. So apa yang akan berlaku dekat void loop ni adalah Arduino ni akan secara berulang-ulang je baca je segala benda dekat dalam ni. Bila dia sampai je dekat ujung, dia akan terus balik kepada atas sini. Dekat dalam kawasan void loop ni sahaja. So dia akan baca line by line, 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah. Sampai je dekat ujung penutup void loop ni, dia akan naik balik masuk ke dalam void loop asal ni. Okay. So dia ini memang ini memang cara semua komputer berfungsi sebenarnya. Kalau kita tengok kalau kita compare dengan Arduino ni dengan semua komputer lain, memang operasi dia macam gini sebenarnya. Dia akan looping dalam satu programming yang sama saja. Okay. So apa yang berlaku dekat dalam void loop ni? Kat sini kita declare dulu satu lagi variable, macam dekat atas ni juga, cuma sekarang ni kita declare dekat dalam void loop ni je. Okay. Integer int reading analog read sensor temp. So apa yang berlaku dekat sini, kita declare nama reading ni sebagai satu integer, and then apa yang kita letak dekat dalam nama reading tu adalah satu value analog read ni, which is dia akan baca dekat sensor temp. Sensor temp ni kat mana tadi? Dekat A0. Okay. So dia akan baca analog read A0, berapa value A0 ni. A0 ni bersama dekat temperature sensor kan. So dia akan baca temperature sensor lah. So value temperature sensor tu dia akan simpan dekat dalam dekat dalam nama reading ni. Okay. Bila kita pergi ke seterusnya pula dekat programming ni, kita tengok okay, kita pergi dekat float. Float pula. Ni bukan integer, jadi float. Apa beza float dengan integer ni? Simple je. Kalau integer, dia cuma boleh boleh pegang nombor nombor solid sajalah, nombor whole number saja. Macam 3, 2, 4, nombor-nombor macam gitu saja. Kalau float ni pula, dia boleh ada titik perpuluhan pula dekat ujung dia. So daripada 3, 2, 4 ni kita bolehlah letak 3.4. 3.4, 4.56, 465 gitulah. Dia ada boleh titik perpuluhan. Kalau integer ni dia tak boleh. Kalau kita letak titik perpuluhan dekat dalam value integer, dia cuma akan simpan nombor depan ni je. Yang ni dia akan hilang. So kalau kita nak reading yang accurate, kita kena pakai float lah. Kalau reading tu tak penting, kalau reading tu tak penting, kita boleh pakai integer pun tak ada masalah. Okay. So float voltage. So kita declare voltage sebagai float. So maknanya voltage ni adalah nombor yang ada titik perpuluhan yang boleh simpan reading ni. So kita letak satu equation kat sini je sebenarnya. So ni reading, which is nombor reading yang kita kat atas ni,
which is nombor analog read lah. Apa yang value dia dapat tadi daripada analog read ni, dia masukkan dekat reading. Sekarang kita call balik value tu, masuk dekat sini pula, dekat equation ni. Reading kali dalam bracket ni, 5000 bahagi dengan 1024. Ini equation ni sebenarnya satu constant lah. Ni berdasarkan dokumentasi yang kita boleh dapat daripada temperature sensor ni. Okay. So apa ni, dia akan convert value daripada analog read ni kepada voltage. Ini memang satu method untuk conversion lah. Memang cara nak menggunakan temperature sensor ni sebenarnya. Okay. So ini formula untuk convert jadi voltage. Lepas tu sekarang kita masuk pula seterusnya, buat benda yang sama juga, cuma kita convert daripada voltage, barulah kita boleh jadi temperature kepada degree Celsius lah. Kalau kita tunjuk, kalau kita tengok dekat bawah tu, okay, kat sini kita tengok current temperature ni negatif 19.24, sebab kita set tadi dekat sini sama macam dekat LDR tadi. Sorry, tadi dulu. Okay, kita boleh set dekat sini kita boleh main dia punya temperature. Kenapa dia tak buka apa ni? Sekejap ada problem sikit. Yuk. Terbingung sikit, tak apalah. Nanti saya adjust lagi. Okey, kita teruskan. Okey, itu okey, sekarang kita masuk dekat if pula. So if dekat sini, bila dia sampai dekat sinilah, Arduino ni dia akan compare pula. So kalau if maknanya kenapa, kalau dia tengok dalam kurungan ni temperature melebihi daripada threshold. Threshold ni kita set dekat atas tadi lah, 20 ni kan. So kalau temperature yang kita baca kat sini tadi, yang kita kira tadi, melebihi daripada threshold yang kita set, baru dia akan tulis dekat baru dia akan masuk kepada kita punya programming kat sini, which is LED low. Maknanya digital write LED low. So maknanya dia akan menulis kepada pin nombor 3 status low. So apa yang berlaku, bila dia akan write dekat pin nombor 3 ni rendah. So bila dia rendah, dia akan off. Right? And then dia buat serial print current temperature. Inilah kita refer balik kepada message yang kita set tadi tu, serial.begin tadi tu kan. Kat sini baru kita buat tulis kita punya message kepada PC. Serial.print dalam kurungan quotation current temperature. Tutup quote, tutup pula kurungan. Okay. So apa yang berlaku kat sini, kita nak hantar message current temperature dan juga space kat ujung ni lah untuk formatting sikit kat situ. Okay. And then dia akan hantar current temperature, baru dia pergi ke line yang seterusnya, serial.println temperature. So macam saya cakap tadi, println maknanya dia akan hantar dulu value temperature untuk dia akan print dekat serial monitor ni. Lepas tu baru dia akan dia akan automatic pergi ke line yang seterusnya. Boleh nampak tadi kan, kalau saya tak tulis ln dia jadi apa? Dia akan jadi dia akan tambah dekat satu line saja sampai ke hujung. Okey. Record. Okey, yang else pun sama jugalah. Kalau dia tak
Cuma dia akan trigger else ni kalau dia tak kena dengan temperature ni. Kalau temperature tak lebih daripada threshold, baru dia akan masuk ke else, which is dia akan buat benda yang sama tadilah, cuma dia akan onkan LED. Lepas tu dia akan print current temperature berapa, sama je macam tadi, print dengan L. Lepas tu dah habis semua ni, baru dia akan keluar daripada if ni, baru dia akan delay 1000 second untuk, maknanya dia akan suruh Arduino ni delay sekejap, delay selama 1000, maknanya dia akan suruh Arduino ni tidur sekejap. Dia akan menunggulah selama 1000 millisecond. So kalau 1000 millisecond maknanya 1 second lah. So selama 1 second dia akan tunggu, bila dah habis 1 second baru dia akan naik balik ke atas. Void loop balik. Sampai sini sajalah. Okay. Dan itulah dia programming untuk temperature. Semua boleh nampak? Boleh follow? Macam mana kita nak setting suhu supaya LED tu nyala? Okay, kalau nak setting suhu tu kita refer kepada threshold tadilah, sebab kita compare suhu tadi dengan threshold kan. So kita kena set value threshold dekat sini. So sekarang ni saya set dekat 20. 20 tu 20 suhu lah maksudnya. Betul. 20. Suhu 20 degree temperature tu ya, 20 degree Celsius. Contohnya kalau saya nak suhu 33, tukar je lah 33 kat situ. Betul, 33 kat Bila sini. sensor tu detect suhu 33, dia akan menyala lah lampu tu. Dia akan, kalau ikut programming ni lah, dia akan tutup. Sebab dia akan 33. off. Sebab dia 33 sama dengan kita punya set 33 threshold kat sini. Jadinya kalau nak 33 tu on lampu, kena tukar dekat treasure tu lah. Kena tukar dekat sini. Value ni je sebenarnya. Kita tukar jadi terbalik. Okay. Tukar kepada low. Less than gini. Ni simbol less than lah. Less ataupun equals to. Tapi kalau kita nak buat macam ni saja boleh juga. Ni maknanya less than sahaja. Kalau tak ada equals to, maknanya contoh kalau temperature tu kena 33, dia dia akan sama dengan threshold kan. Itu maknanya dia akan masuk juga dalam dia punya programming kat sini. Kalau kita tak ada equal ni, temperature 33 dia akan detect dia takkan trigger lah. Dia akan pergi ke pergi yang seterusnya pula. Okay, boleh dapat tak? Kalau 33, kalau dengan ada ni kan, ada equals ni. Kita akan tahu. Sorry? Okay. So kalau 33 ni sama dengan threshold, maknanya ada sama dengan ni, baru dia akan masuk. Tapi kalau tak ada benda ni, kalau kita ada temperature 33, dia tak akan masuk kat sini lah, dia terus pergi ke bawah. Okay. Nampak macam sorry, nampak macam ada problem sikit lah dengan saya punya Tinkercad ni. Macam dia dah hang sikit. Dia dah tak keluar dah dekat serial monitor dia. Ada bug. Tukar tadi ke? Dekat langsung.
macam mana pula? Okey, dah balik dah. Ya. Okey. Okey. Okeylah, nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan dah. Dah pukul 3.50 dah. Saya nak tutup ni dengan satu sesi soalan lah. Kalau ada sebarang soalan. Jap, nak tanya kan kalau kita punya threshold tu, kalau kita nak tahu dia punya threshold tu lagi rendah ataupun sama dengan tu dekat if temperature below threshold tu kan. Betul. Kalau contohnya macam kita nak terbalikkan, tukar pada digital right, low dan high tu tukar pun tak apa ke? Boleh juga kan? Boleh juga, tak ada masalah. Yang penting kita tahulah apa dia buat je lah kan? Betul. Macam saya cakap pagi tadi lah, programming ni memang dia tak fix. Kita boleh ikut kreativiti kita pun, macam mana pun kita nak tulis. Asal dia jadi apa yang kita nak je, ada okey lah tu. Maknanya programming tu boleh lah. Lepas tu nak tanya satu lagi, kalau contohnya yang LED tu, kalau kita tukar pada kipas pun boleh juga kan, dia tak ada masalah, cuma kena check pada dia punya resistance je lah macam tu ke, ataupun ada benda dia punya setting yang lain, tapi coding dia boleh guna sama lah kan? Betul, coding dia boleh guna sama. Kalau nak tukar kipas, mungkin kita nak kena tukar dengan hardware sikit lah. Kita nak tengok maybe kita kena pakai relay lah, relay yang voltage dia rated untuk kipas tu lah. Betul, kalau kipas tu pakai dinding punya voltage kan, 220 volt kan. So kalau 220 volt tu masuk dekat Arduino ni memang hangus lah, boleh apa-apa. So kita kena control satu relay dekat sini yang akan jadi macam satu switch lah. Essentially kita tukar je LED ni dengan jadi satu relay saja, kerana relay tu yang akan bersambung dekat switch kipas tu. Maknanya dia punya tu berpisah lah, dia punya litar tu berpisah lah macam tu. Betul, dia akan asingkan litar tu. Tapi dari segi programming memang sama je. Kita boleh tukar je LED ni kita dengan apa kita nak. Sebab dia kita anggap macam switch lah kan, automatic switch yang kita boleh control. Okay. Okay, ada apa-apa lagi soalan ke? Tak ada. Okey lah, kalau macam itu kita sampai sini sahajalah kita punya sesi pada petang ni. Oh sorry, saya terlupa nak share coding dia. Okey, sekejap balik versi. Okeylah. Saya dekat atas grup Okey, saya dah share dekat dua-dua grup Okeylah, kalau tak ada apa-apa lagi, saya nak ucapkan terima kasih banyaklah kerana sudi bersabar dengan saya. So make sure nanti report ikut format yang saya dah bagi tahu tadi untuk setiap circuit tu mesti ada, untuk setiap projek ni mesti ada screenshot dia punya circuit dan juga dia punya coding. Tolong compilekanlah dalam satu file ke, and then asingkan ikut projek. Okey. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Boleh boleh. Boleh. Tak ada jelas. KJ buat tu. Mana Mak Ding? Mana Mak Ding? Aku Mak Ding tidur waktu ni. Tidur. Oh, Cikgu Najib ni masuk dah. Oh, Cikgu Najib pakai piyah tu. Orang elok duduk dengar, duduk belajar buat amboi. Cepat ke apa suara? Warna retih. Retih cepat tak boleh kata. On the way balik ni. Tengah retih boleh kata dah. Aduh. Mata tu dia. Muka dia Orang famous lah ni. Tidak. KJT nampak kurus KJT. Kuat kau kuat tidur kan, kuat Kuat bulan kot lah ni. Mikir lah. Masuk baby Pahala kawan. Ayah cik tu. Awak tak buat kecil. Itulah boleh berkawan dengan Cikgu Wera. Oh, Cikgu Wera ya. Itulah ayah cik. Biasa Cikgu Wera tu kecil. Kecil dapat lakonan banyak tu. Ya apa dia kecek molek ni? Tak gila. Tahu dia. Dia apa dia nak masuk TV attack bagian bagi. Patutnya Mak Ding dah tu. Takut tak buat kamera. Tak. Dia tak buat kamera ni. Ambil dah gambar. 9 pagi. 9 pagi. Okey. Okey, bye. Terima kasih. Okay. Bye. Tak berbuka semua. Tambah lagi buka asal tak lagi ni. Oh, yang teka lu. Ada tu jangan buka lah ni. Sama buka puasa Kepi Romina Pasir Putih. Ada. GC Biotek. Jangan. Aduh. Berat. Berat.